yang sangat besar kepada seluruh alam ini. Baik. Sebelum daripada itu, Imam Abu Hamid Lafiz rahimahullahu taala, seorang ulama, Imam Abu Hamid Lafiz rahimahullahu taala, telah berkata bahawa sesiapa yang banyak mengingati mati, maka dia akan dapat 3 jenis kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sesiapa yang banyak mengingati mati. Dia datang lewat, denda duduk atas kerusi. Sesiapa yang banyak mengingati mati, maka dia akan mendapat 3 jenis kemuliaan yang diberikan kepadanya. Apa dia 3 jenis kemuliaan bagi orang yang banyak mengingati mati? Yang pertama, kata Imam ni, dia dapat taufik untuk cepat bertaubat. Orang yang banyak mengingati mati, dia akan mendapat taufik untuk cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang biasa ni, kita susah nak lari daripada dosa-dosa. Ada saja dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dosa-dosa besar tu insya-Allah moga Allah jauhkan. Tapi dosa-dosa kecil, kadang-kadang dosa besar juga, seperti mengumpat, memandang hina kepada orang lain, ya, merasa diri kita lebih dan sebagainya, itu dosa, ya, antara dosa-dosa. Jadi permasalahan yang menyebabkan seseorang itu bermasalah di akhirat besok, khususnya apabila berada di alam barzah. Contohnya Rasulullah beritahu kan, dalam alam barzah ni kebanyakan yang diseksa bukan dosa-dosa besar, tapi yang kebanyakan orang kena seksa dalam kubur ni dengan sebab 2 sebab. Yang pertama, sebab masalah kencing, masalah istinja yang tidak tak selesai, kan? Kencingnya kadang-kadang belum kena kepada tubuhnya, kena kepada pakaian yang nanti dibawa semayang, kencingnya belum habis lagi, belum terus lagi, macam-macam lah cara istinja dia apa semua. Ini menyebabkan orang kena azab dalam kubur. Yang kedua, orang yang kena azab dalam kubur ni, Rasulullah cakap sebab mengumpat, sebab mengadu domba, ya, mengumpat sebab mengadu domba antara satu sama, memfitnah, jadi batu api, 2 perkara. Jadi ini jadi masalah nanti dalam kubur. Kemudian bila dalam kubur dia masalah sampai ke mahsyar, di mizan dan sebagainya. Jadi permasalahan yang berlaku kepada kita di akhirat nanti adalah yang pertama sekali kerana dosa. Kerana dosa. Jadi sebab itu orang yang dia banyak ingat mati, dia ni akan dapat taufik untuk sentiasa bertaubat. Ingat, nak selalu bertaubat. Kerana dia takut dia mati dalam keadaan membawa dosa-dosa. Itu pentingnya. Ya. Sebenarnya dosa kita ni, kita boleh hapuskan, hilangkan dia di dunia ataupun di akhirat. Kalau kat dunia ni, kalau kita nak hilangkan dosa dia, macam mana nak hilangkan dosa kita kat dunia ni? Bertaubat. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita buat amal soleh. Sebab amalan soleh yang kita buat tu, dia boleh tampung, dia boleh gantikan, tukarkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Ya, di dunia ni kalau kita nak bersihkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan ni, bertaubat, lepas tu buat amal soleh. Bertaubat, buat amal soleh, bertaubat, buat amal soleh. Kan, bertaubat tu kalau satu hari Rasulullah cakap 100 kali, 70 kali bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, nabi-nabi Rasul alaihi salatu wasallam, mereka ni kan maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Dalam riwayat ada yang mengatakan baginda bertaubat satu hari 100 kali. Baginda bertaubat satu hari 70 kali. Kalau kita orang yang berdosa ni patut lagi banyak, kan? Tapi nak beritahu, kan, disuruh kita
memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berasa yang kita ni tak ada salah. Berasa tak ada salah, berasa tak ada dosa, itu dosa lah. Kita berasa diri kita ni bagus, kan? Kita berasa diri kita dah baik, itulah tak baiknya. Okey, baik. Kalau dekat dunia ni tadi, kita nak sucikan dosa-dosa kita dengan bertaubat. Dengan bertaubat, dengan melakukan amal soleh. Baik, kalau kat dunia ni tak sempat, busy benar, banyak sangat nak ditugaskan, nak jaga pokok keladi, kan, nak jaga kucingnya, kan, nak jaga apa tu, rumahnya, nak sapu rumah, nak basuh kain, nak apa, kan. Bagi tengok tu tak sempat nak bertaubat ni, tak apa, kita boleh buat dekat akhirat. Nanti untungnya belajar. Boleh bersihkan dosa ni dekat akhirat. Macam mana nak bersihkan dosa kat akhirat? Tak tahu, berat ni rugi. Nak bersihkan dosa kat akhirat, masuk neraka. Masuk neraka. Nak bersihkan dosa di akhirat, masuk neraka. Dia macam ni. Rasulullah beritahu, ada maksud hadis tu, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Kubur tempat rehat, syurga tempat tinggalnya. Kita ni dalam penjara sekarang. Tadi penjara kita penjara VIP. Datuk Nazri Najib tu kan dia penjara macam tu kan. Kita lagi hebat penjara kita. Kita di penjara ni sekarang. Tapi kita nak pergi kena asam pedas boleh. Kita nak pergi Sabah boleh. Nak pergi Langkawi boleh. Ini ramai sahabat-sahabat kita datang ke mana yang perginya. Kan? Ini penjara bagi orang mukmin. Kubur, kata Rasulullah, tempat rehat. Syurga, tempat tinggal kita nanti. Manakala orang kafir, dunia ini syurga bagi mereka. Kubur, tempat azab. Dah kena azab tu. Tu siapa tu? Elizabeth. Dah kena. Elizabeth. Apa tu? Sami Bello. Kita mau ramai anak-anak perempuan-perempuan kita, kan, remaja terlibat dalam aktiviti menderma dara. Manakala laki-laki, kaum lelaki, kan, pemuda-pemuda kita, kan, banyak yang terlibat dalam mengisap dada. Ini semua tidak bagus bagi Habib Belu dia legenda, kan, mati dah dia. Kat mana dia? Kan, dia kat dalam neraka. Dia dalam neraka, kan. Ya ahloi, kan, dan sebagainya lah. Nak cerita orang kafir ni, dunia ni syurga bagi mereka. Mati je, alam barzah tu tempat seksa. Neraka tempat tinggal dia. Baik, dekat akhirat ada dua. Syurga, neraka. Syurga, neraka. Syurga ni untuk orang beriman yang suci, yang bersih. Manakala neraka itu untuk orang kafir, orang munafik, dan juga orang beriman yang kotor, yang ada dosa-dosa lagi. Orang kafir dia tak boleh masuk syurga sama sekali, tidak boleh. Tetapi orang yang beriman dia boleh masuk neraka. Mengapa orang beriman masuk neraka? Sebab apa? Dosa belum suci lagi, belum selesai lagi dekat dunia. Sibuk sangat kat dunia ni. Sibuk aktiviti tu, aktiviti ni, tak sempat nak bersihkan dosa, tak sempat nak bertaubat. Mati, masuk neraka. Tengok berapa lama? Sehari ke? Seminggu ke? Sebulan ke? Kan? Dia tak sempat nak taubat. Itu yang masuk neraka tu. Yang masuk syurga ni memang yang dah bersih dah. Yang masuk syurga tanpa hisap tu, yang memang yang suci, bersih. Satu yang mula-mula masuk syurga ni Nabi SAW. Para rasul, kan, para siddiqin, syuhada, solihin, macam tu. Jadi pilihlah nak bersihkan dosa ni di dunia ke di akhirat. Kan kita demokrasi. Rasa kalau nak pilih akhirat, saya showkan daripada sekarang dah mula bakar jari je. Balik kan, kau bakar jari layar, jari telunjuk dulu ke sikit kat api tu kan.
Nampak sebulan dah okey, besok bulan kedua masuk jari kedua pula. Nak berlatih. Kalau nak bersihkan dosa kat akhirat besok dengan neraka, baik latih sekarang tak? Kalau sanggup, tak sanggup, jangan buat kerja. Api neraka ni, api yang kita guna sekarang ni, diambil daripada api neraka tu, sebahagian daripada api neraka diambil, kan? 70, api ni 70 kali lagi api neraka. Kemudian api yang diambil ni, api neraka ni, dicelup di dalam laut selama 2 kali, sebanyak 2 kali. Sekali celup tu berapa tahun saya tak lupa. Tapi lama dicelup, selama 2 kali. Kan? Barulah kita boleh gunakan. Kalau kita tak boleh, kita masak nasi tu buka pampung, terus meletup periuk tu kan. Panas sangat api neraka ni. Jangan buat main-main. Api dunia ni minta dengan Allah Ta'ala berlindung, jangan dia kena bakar dengan api neraka. Api dunia ni, dia minta berlindung, jangan dia duduk dekat api neraka, jangan dia dibakar oleh api neraka, jangan. Tak tahan. Dia api pun tak tahan dengan neraka. Oleh sebab itu, kan, peluang untuk kita masih hidup ini, gunakan kesempatan, cucikan dosa-dosa kita dengan bertaubat. Jadi orang yang banyak mengingati mati, dia akan dapat taufik, cepat bertaubat. Okey. Yang kedua, dia ada sifat qanaah. Banyak ingat mati, dia ada sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Berpuas hati dengan harta benda dunia yang dia dapati. Kan? Dia dapat sikit, dia puas hati. Kan? Dia berpuas hati dengan apa yang dia dah dapat. Okey. Orang ada sifat qanaah ni, ya, siapa yang ada sifat qanaah ni, dia relax. Lebih-lebih umur yang dah tua macam kita ni. Kan? Umur dah tua macam ni, tak ada sifat qanaah, penat. Renyah hidup ini. Nanti bila dia cakap, okey, makcik, ni baca ni ya. Ni kita nak baca pagi, baca tengah hari, baca petang. Panjangnya Ustaz. Ni panjang ni. Sebab apa makcik? Tak sempat, saya sibuk. Sibuk apa ni? Umur berapa? 68. Oh, 68 sibuk. Sibuk apa ni? Saya ni macam-macam. Buat karipap. Kan? Betul macam buat kuih donat. Cik, macam-macam saya buat sibuk. Itu nanti nak jaga pokok bunga lagi. Nak jaga tu, nak ini, nak sibuk lah. Tak sampai kan? Penatlah. Orang yang tak ada sifat qanaah dalam masalah harta benda rezeki ni, dia akan habiskan waktu dia, lebih-lebih waktu emas dia ni, waktu tua-tua, dengan sibuk untuk kumpul harta lagi. Cari lagi duit, cari lagi harta, nak kumpul. Padahal dah cukup. Tapi nafsu ni tak pernah puas, kata Rasulullah, sampai mati. Tak akan puas. Manusia ni kalau bagi 1 lembah emas, kata Rasulullah, dia nak 2 lembah. Bagi 2 lembah, dia nak 3. Macam tu. Dia tak kira usia. Tapi kalau ada sifat qanaah, okey, dia relax, dia tenang. Dia akan lebih menumpukan aktiviti dia untuk persiapan menghadapi hari akhirat. Dah alhamdulillah, aku dah ada pencing. Alhamdulillah, aku dah ada rumah. Alhamdulillah, aku dah ada anak. Alhamdulillah, aku dah ada cucu. Alhamdulillah, aku dah ada dah ada kebun. Alhamdulillah, aku dah ada salam kaut, anak aku salam kaut. Alhamdulillah, cukuplah. Aku hari-hari aku nak buat untuk akhirat. Nak gunakan masa aku ni, kalau sebelum ni 8 jam satu hari aku gunakan untuk cari harta dunia. Sekarang ya Allah, 8 jam satu hari ni aku nak gunakan untuk Engkau. Aku nak baca Quran 8 jam. Aku nak berzikir 8 jam. Aku nak pergi kelas 8 jam. Macam tu. Akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan banyak bekalan yang dibawa untuk akhirat. Okey, 2. Yang pertama, orang banyak ingat mati ni, dia dapat taufik cepat bertaubat. Yang kedua, orang banyak ingat mati, dia ada sifat qanaah dalam harta dunianya. Yang ketiga, orang yang banyak ingat mati, dia dapat ketenangan dan kemanisan dalam beribadat. Dapat ketenangan dan kemanisan dalam ibadat.
Kalau kita tua-tua ni tak tenang lagi dalam ibadat, masalah. Tak dapat kemanisan lagi, malas lagi nak baca Quran. Dah tua-tua malas nak baca Quran, dah tua-tua tak semayang sunat qabliyah ba'diyah lagi, dah tua-tua masih lagi tak semayang sunat witir. Semayang sunat witir manjam 1 rakaat 3 rakaat, 1 rakaat 3 rakaat. Daripada muda sampai tua dan nak gol, macam tu je. Itu pun seminggu buat, 2 minggu tak buat. Bahaya tu. Maknanya kita masuk dalam golongan orang yang malas melakukan ibadat. Padahal waktu macam kita ni, waktu yang kita kena pertingkatkan ibadat kita. Kita jangan terpengaruh apa yang biasa dikatakan oleh akal kita dan syaitan. Waktu macam kita ni kena banyak rehat. Bukan. Waktu macam kita ni, orang panggil warga emas ni, kan? Waktu yang kita kena pertingkatkan ibadat kita berkali-kali ganda daripada waktu kita muda. Kalau tidak, kita akan menyesal. Pasti akan menyesal. Jangan kita jadikan alasan sakit kita, jangan kita jadikan alasan tua kita menyebabkan kita tak buat ibadat untuk persiapan hari kematian kita. Kita pasti akan menyesal. Kerana ketuaan kita dan sakit kita ni dia tak boleh tu lagi. Ialah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, kebiasaannya bila kita dah tua, kita sakit. Sakit ni akan bawa kita ke mati. Tua memang sudah tentulah takkan dibawa ke muda. Jadi kalau dua alasan ni biasanya menyebabkan kita malas buat ibadat, kita akan tertipu. Dan kita akan merugi, menyesal, tak ada gunanya lagi nanti. Okey, baik. Jadi orang yang dia banyak ingat mati, satu, dia dapat taufik, cepat bertaubat. Yang kedua, dia ada sifat qanaah dalam harta dunia. Yang ketiga, dia dapat ketenangan dan kemanisan dalam beribadat. Ya, baca Quran, alhamdulillah seminggu sekali boleh khatam, ada yang 2-3 hari boleh khatam, kan? Malam-malam masya-Allah pukul 3 dah bangun, kan? Dah sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, sembahyang witir apa semua, kan? Sembahyang witir ni tiap-tiap malam 11 rakaat. Kan sedap. Kan? Ni manjang 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat. Kan? Pergi kuliah sana begini. Oh, masya-Allah. Kan? Dia dapat kemanisan dalam ibadat. Dan manakala orang yang tak mau mengingati kematian, dia akan dibalak dengan 3 musibah. Apa dia? Yang pertama, dia akan menangguh-nangguhkan taubat. Nanti dululah. Kan? Aku pun sihat lagi. Umur dah 60 tahun lebih, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, kolesterol okey, buah pinggang okey, jantung okey, pinggang okey, lutut okey, gigi pun okey, rambut pun hitam lagi, I am okey, kata dia. Vaksin pun dah ambil, booster pun dah ambil, okey. Tak apa, nanti dah sakit, nanti tahun depan ke aku dah dapat 70 baru aku nak taubat. Nanti nak pergi umrah, nak pergi haji baru nak taubat, kata dia. Dia akan menangguh-nangguhkan taubat. Bop, mati. Mati. Dalam keadaan tidak bertaubat. Kes, mengapa? Tak ingat mati. Orang tak ingat mati ni dia akan tangguh-tangguhkan taubat. Dia rasa dia hidup lama lagi. Yang kedua, musibah yang akan dapat bagi orang yang tak mau ingat mati, dia tidak berpuas hati dengan pendapatan yang dia dapat. Apa yang dikurniakan oleh Allah kepada dia, dia tak puas hati. Jadi dia nak lagi, dia nak lagi, dia nak lagi. Jadi dia gunakan kehidupan dia, usia-usia tua dia, usia-usia emas dia yang patut digunakan untuk akhirat, digunakan untuk dunia lagi. Cari lagi dunia. Cari, dapat, boleh dapat. Boleh dapat duit ni banyak. Tetapi dapat duit banyak pun, umur makin tua, badan makin tak kuat. Akhirnya mati. Duit banyak yang dicari tadi, masa yang dihabiskan begitu banyak, cari dapat duit banyak, mati, tinggal. Satu, kalau dalam kitab kita tahu, dia kata, orang yang cari dunia, gila dunia, ini orang bodoh. Orang bodoh. Buat sesuatu perkara yang tak ada manfaat. Cari banyak, simpan, mati, tinggal. Kita tengok nenek kaya tu, Elizabeth. Emasnya saja ribuan tan. Kan?
Emas dia ributan. Emas. Belum kira duit lagi, belum kira itu, belum kira ni lagi, banyak macam. Dia mati, bawa emas berapa kilo? Sekilo sebentuk cincin tak, dia bawa ada cincin klasik dia, apa tu cincin beli kedai RM2 apa benda. Yang lain tak bawa, tinggal. Orang kaya macam tu tak bawa. Kalau keranda dia tu daripada emas, ada kain kapan itu tampal dengan duit dolar tu kan, tampal, okey lah. Kalau duit banyak, orang kaya-kaya ni kalau mati duit banyak, patutnya macam mana? Kan orang kat lubang hidung tu tok kapas. Dia orang duit banyak ni gulungkan duit 100 tu 2-3 helai sumbat dalam lubang hidung. Kapas tu gantikan dengan duit. Patut berbaloi. Yang dikerja cari pagi petang siang malam sampai mati, betul tak? Kat mulut ni tampal duit. Tampalkan duit. Semua yang tempat taruh kapas tu taruh duit. Lepas tu kat genggam kat bawah tangan ni genggam kan, 10,000 ke 20,000 biar digenggam macam tu. Kat ketiak ni selit emas satu keping, jadi emas keping. Berbaloi lah. Kau kerja dulu cari duit sampai mati. Mati bawa. Berbaloi. Sekarang kerja cari duit sampai mati. Cari harta sampai mati. Mati tinggal. Takkan bodoh tu? Tapi kebanyakan manusia seperti itu. Baik. Yang ketiga, orang yang tak mengingati kematian ini, dia dimusibahkan dengan apa? Malas dalam buat ibadat. Dia malas. Yelah, dia rasa dia tak mati lagi. Malas nak pergi kelas, malas nak baca Quran, malas nak sembahyang sunat, malas nak berpuasa, malas nak sedekah. Tak nak. Dia nak penuhkan keinginan nafsu dia saja. Nafsu ni apa? Nak rehat, nak enjoy. Nafsu ni kan? Nafsu tu ni rehat. Kalau orang soleh, kalau kita lihat Rasulullah, kalau kita kerehatan Rasul ni apa? Solat. Mereka ni, Nabi ni, para sahabat, rehat dia apa? Solat. Satu malam, mereka tak tidur. Dia solat banyak. Solat tu merehatkan tubuh badan dia. Kita tak, rehat kita kan baring. Oh, nak rehat sekejap lah. Baring lah tu, tidur lah tu. Rasulullah, sahabat-sahabat, rehatnya solat. Dia kata penat kan, dia bersolat. Usolli sunatan. Allahu Akbar. Sebab itu Rasulullah tu, dia suka dia rehat tu. Sembahyang, kalau malam tu, dia berdiri ni, satu rakaat tu sampai 7-8 juzuk. Kadang-kadang lebih lagi. Kadang-kadang kurang 3-4 juzuk satu rakaat. Satu rakaat. Ini menyebabkan kaki baginda tu bengkak. Sebab apa kaki dia bengkak? Dia berdiri lama solat. Sebab dia rehat bagi dia suka, seronok. Kita solat ni kan berat. Allah, beratnya kan. Bacalah inna a'tayna qul wallah wal asri. Kalau sembahyang sunat ni baca Fatihah aje. Ambil yang wajib je. Yang lain tu sunat kata dia. Kita nak cepat je. Sembahyang witir 11 rakaat. Satu jadilah. Kalau rajin sikit, 3. Itu buat satu salam. Boleh tak 3 rakaat satu salam? Witir. Witir 3 rakaat satu salam boleh tak? Tahiyat awal ni kat mana? Entah tu dah nak tanya. Tahiyat awalnya kat mana? Lagi. Tak sembahyang witir kasih dekat kalau buat 3 rakaat satu salam. Tahiyat awalnya di mana? Tak ada tahiyat awal. Kalau ada tahiyat awal ni dah jadi sembahyang maghrib. Ni nak sembahyang witir. Okey, baik. Jadi moga-moga Allah Subhanahu taala jadikan kita ni orang yang banyak mengingati mati ya. Kena banyak ingat mati. Lebih-lebih umur macam you all ni kan. Sangatlah sepatutnya memperbanyakkan mengingati mati. Khusus yang duduk atas kursi ya. Kan.
Khusus dia duduk atas kursi. Ya. Kerana nampak yang duduk atas kursi ni kritikal lah ni. Kan. Baik. Saya nak sentuh sikit tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum keputeraan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah. Jadi kita maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk Allah. Semulia-mulia makhluk Allah. Jadi meraihkan Maulid ni, Maulid yang kita raikan ni besok lusa ni hari Ahad ni kan 12 Rabiul Awal. Dia sebenarnya diraikan di seluruh dunia. Bukan kita saja, di seluruh dunia diraikan. Ada sedikitlah orang Islam yang tak raikan Maulid ni, iaitu puak-puak Wahabi. Orang Wahabi dia tak raikan Maulid. Dia cakap bid'ah. Biarkan dia lah. Kan? Ya, bagi kita ahli sunnah, perayaan ni ada 3. Perayaan ni dalam Islam ni ada 3. Pertama, Aidil Fitri. Yang kedua, Aidil Adha. Yang ketiga, Maulid Nabi. Kan? Cik-cik semua dulu, zaman dulu kan kata pak kita ni, kalau zaman tahun 70-an, 80-an kan, kalau buat maulid kan dia bergerak kan, dengan kampung kan. Dia ujung 80-an tu, bila ustaz-ustaz Wahabi ni dah masuk, kan, orang dah tak bergerak. Ni baru nak mula semula. Faham tak? Dulu memang seronok. Kalau ada maulud dia kalau majlis maulud ni dia bawa bendera yang apa tu, kalau yang kain warna-warni tu diikat kat tepi dekat masjid dekat apa kan, kat tepi jalan dulu. Kan, memang gah. Berselawat masuk kampung, keluar kampung ramai kan. Bila datang puak-puak Wahabi ni, ustaz-ustaz Wahabi ni berbalik cakap ini tak bid'ah lah, ini haram, orang tinggalkan, sayang betul. Sekarang pun nak naik semula lah. Kalau untuk tahun ni insya-Allah tak silap apa tu DO kita suruh bergerak daripada jambatan tak silap. Daripada jambatan pergi sana, bagus. Ni syiar. Syiar dalam agama kita yang paling besar sekali Rasulullah. Syiar dalam agama kita yang paling besar Rasulullah. Seperti baru ni kerajaan negeri Melaka buat di dekat Ekroh tu, apa dia makan. Dia buat masya-Allah dekat dewan tu kan. Kita tutupkan jalan, atas jalan tu kita dudukkan. Dijangkakan lebih daripada 20,000 orang. Okey, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya dia tu kan. Ada. Baik, ya. Begini, Maulid ni dia dimulakan, yang dibuat macam kita sekarang ni, dimulakan pada kurun yang ketiga. Kurun ketiga ni maknanya 300 tahun selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanglah dia perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah. Tetapi kalau kita lihat dalam aktiviti Maulid tu apa sangat, kata Imam Suyuti. Pertama, kumpulkan orang. Maulid ni kita beritahu kita kumpulkan orang. Okey, kita nak buat majlis Maulid, sila datang. Ajak orang berkumpul. Mengajak orang berkumpul untuk kebaikan, ini disuruh dalam agama kita. Rasulullah suruh. Kan? Okey, baik. Kemudian dalam majlis Maulid ni ada baca Al-Quran. Kalau dulu ada qari yang akan membaca Al-Quran, ayat suci Al-Quran. Kan? Kalau sekarang ni kalau tidak pun orang baca Fatihah permulaan, kemudian nanti dalam ceramahnya apa semua tu ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Okey, baik. Kemudian dalam majlis Maulid ni ada buat apa? Baca sirah Rasulullah. Kalau sebab kita baca kitab Barzanji, baca kitab Maulid Dibai, baca kitab betul Syamsuddura, baca Diaul Lamid kan. Baca kitab-kitab Maulid ni baca. Kitab Maulid ni kitab apa? Kitab yang menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Rasulullah. Bagaimana sebelum Rasulullah dilahirkan? Kan? Bagaimana keadaan dia? Tanda-tanda Rasulullah lahir, kan? Tanda-tanda ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bayi, ketika Rasulullah remaja, ketika Rasulullah bujang, ketika Rasulullah berkahwin, macam mana? Ceritakan tentang mujizat-mujizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, macam-macam cerita secara ringkas. Ditulis dalam bentuk syair, kan? Supaya apa? Sedap dibaca, kan? Orang suka dengar, suka baca, itu tujuan dia. Kemudian dalam majlis Maulid ni apa lagi kata Imam Suyuti? Ada selawat.
Kan orang berselawat sampai mahali qiyam, tempat bangun tu semua bangun. Ya Nabi salam alaika ya Rasul kan. Wah, bayangkanlah kalau macam tu kat Melaka tepi kan 20,000 orang lebih bangun berselawat. Satu selawat kita baca 10 rahmat Allah turun. Kalau 20,000 orang berselawat, subhanallah. Macam kita tadi kan, sekali kita berselawat tadi kan. Satu selawat tu bersamaan dengan 100,000 selawat yang lain. Kita ada berapa orang tadi kan? 10 orang. Dah dapat 1 juta selawat. Rahmat Allah turun. Untungnya. Baik. Dalam majlis maulid ada apa lagi? Ada selawat, ada tu, ada doa. Nanti ada baca doa. Kan, minta doa tu, ini doa ni, ada ulama-ulama akan doakan. Bagus kan? Kemudian dalam majlis maulid ada buat apa lagi? Dah doa, dah apa semua. Kalau belum semayang lagi, kalau buat malam, semayang isyak. Lepas semayang nanti orang buat apa? Makan. Makan, ada jamuan. Jadi kalau kita lihat, apa yang tak bolehnya maulid ni? Salahnya di mana? Kumpulkan orang. Salah ke? Tak salah. Baca Quran. Salah ke? Tak salah. Baca kisah Rasulullah, sirah Rasulullah. Salah ke? Tak salah. Berselawat ke atas Nabi. Salah ke? Tak salah. Kan? Apa lagi? Berdoa. Salah ke? Tak salah. Kan? Semayang berjemaah. Salah ke? Tak. Minta apa tu bagi makan sedekah, salah tak salah. Berazak apa salah pula? Okey, baik. Oleh sebab itu kan, yang mula-mula buat dikatakan secara besar macam ni, itu Sultan Muzaffar Shah di Irbil. Siapa beliau ni? Kalau kita lihat sejarah, rupanya beliau ni Sultan Muzaffar Shah ni, beliau adalah bapa mentua kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Sultan Selangor tu kan? Dan Selangor nama apa? Sarifuddin. Korang ni benda ni ingat. Tak tidak kan? Ini Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni yang membebaskan Baitul Maqdis. Yang membebaskan Baitul Maqdis. Kan Baitul Maqdis ni yang mentawan dia siapa dulu? Sultan Muhammad Fatih, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Khalifah Umar Al-Khattab. Nanti Imam Mahdi. Ini kita sekarang nak tunggu Imam Mahdi yang dapat bebaskan Baitul Maqdis. Ini dia janjikan. Rasulullah dah beritahu. Jadi, ni yang buat maulid yang besar-besar ni mula 300 tahun hijrah tu, selepas hijrah, itulah bapa mentua kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Muzaffar sampai sekarang dibuat. Majlis dia, majlis Sultan Salahuddin Sultan Muzaffar sendiri cakap, dia punya meriahnya lembu kan 5,000 ekor. Bukan lembu, ya, kambing 10 masalah salah. Kambing 5,000 ekor. Ayam 10,000 ekor. Kuda 100 ekor. Dah pernah makan kuda? Tak pernah makan. Siannya korang ni. Dah lama-lama naik kuat tak berasa lagi kuda. Aku naik kuda je kan. Nantilah daging kuda 1 kilo 2. Rasa. Ni boleh. Takkan tak boleh makan. Sian dia. Betul. Halal. Makan. Kuda. Boleh makan kuda kan. Dia 100 ekor kuda sebab 100,000 pinggan halwa. Dia punya majlis. Manisan. Dia ada buat manisan. Ni kalau kita buat majlis maulid, ada kan manisan tu. Itu sunnah. Kan? Buat manisan gula-gula, jangan sekarang gula-gula lah. Buat gula-gula apa semua bagi orang. Kan? Kemudian apa lagi dia cakap? Dia gunakan 300,000 pound. Kalau dinar lah. Perbelanjaan. Mana jutaan. Kalau ringgit, juta ringgit. Untuk buat majlis maulid. Ramai para imam, ulama-ulama yang datang. Memberi sokongan kepada tuanku. Dan bila orang tanya ini membazir tak? Ulama cakap tak. Best. Di syiar agama kita. Yang membazir ni kita buat kerja kahwin. Itu membazir. Yang kita buat sekarang ni, orang buat kerja kahwin anak tu. Tahu? Pelamin saja 5,000.
Tahu, set pelamin dengan baju dia apa semua tu 5,000. Tu membazir. Makanan pula kan, 4 jenis nasi. Nasi Arab tanam, nasi Arab darat, nasi hujan panas, nasi putih sebelah, nasi itu macam-macam nasi di bedal. Lepas tu buat pula bubur ada bubur pula, ada pengat pisang, ada pengat durian, macam-macam pengat. Kuih lah dengan apa. Ni membazir, ni sah membazir. Bagi orang makan macam tu melampau sangat. Bagi orang makan, bagi makan betul-betul. Ini nak tunjukkan yang dia punya, aku punya catering tengoklah. Kan? Tu membazir. Air pula sampai 5-6 jenis. Tapi kalau majlis solat, ulama cakap syiar, menunjukkan tanda cinta, rindu, kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita lihat ada beberapa perkara sebelum keputeraan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kan, mereka betul-betul mengenali Rasulullah ni sebelum Rasulullah lahir lagi. Rasulullah ni mulia bila agaknya? Ada orang mengatakan Rasulullah ni mulia ketika baginda diturunkan wahyu. Rasulullah diturunkan wahyu usianya berapa? Inilah kesan kau ambil vaksin ni. Bahaya. Dekat mana wahyu yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni kena ambil booster kali yang keempat lah gua. Di Gua Hira, ketika baginda berusia 40 tahun. Tu dia cakap dilantik menjadi Rasul. Ada orang cakap dia dilantik menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Bukan. Jadi dia mulia ketika berusia. Sebelum tu dia orang biasa. Dan mereka mengatakan sebab tak perlu kita menyambut maulid. Maulid ni apa? Birthday Rasulullah. Tak perlu kata dia, kerana dia lahir sebagai orang biasa. Salah. Baik. Ni kita nak kena belajar, kena tahu bagaimana Allah muliakan Rasulullah. Baik, kita pergi first dulu kejadian manusia, iaitu Nabi Adam AS. Nabi Adam AS dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah. Daripada tanah dijadikan lembaga Nabi Adam tu, kemudian dimasukkan roh. Nabi Adam dalam syurga. Kemudian Allah jadikan Siti Hawa, perempuan. Daripada rusuk Nabi Adam tu diambil, dijadikan Siti Hawa, jadi perempuan. Kemudian Nabi Adam ni nak berkahwin dengan Siti Hawa. Nak kahwin. Nak kahwin ni rukun kahwin apa antara rukun perkahwinan? Ingat lagi rukun kahwin? Lagi? Wali lagi? Saksi lagi? Mas kahwin. Mas kahwin dia. Kan? Ada mas kahwin dia. Kan? Mas kahwin. Okey, berapa mas kahwin Nabi Adam dengan Siti Hawa? RM22.5. Naskah Quran, mana ada Quran lagi? Gacau lah korang ni. Macam mana kau nyatuk kau tak kenal. Mas kahwin Nabi Adam AS dengan Siti Hawa berselawat ke atas Rasulullah. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan apa? Allah Ta'ala telah memuliakan Rasulullah ni, Nabi Muhammad ni, belum baginda lahir lagi. Sehingga Nabi Adam awal-awal manusia sudah memohon maka mendapat nak ambil berkat Rasulullah untuk berkahwin dengan Siti Hawa. Begitu juga ketika Nabi Adam bermunajat kepada Allah di bertaubat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan keberkatan, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Engkau ampunkanlah aku. Allah tanya Nabi Adam AS, wahai Adam, bagaimana kamu mengetahui tentang Muhammad? Kemuliaan Muhammad. Nabi Adam mengatakan, ya Allah, Engkau jadikan aku daripada tanah. Bila Engkau masukkan roh ke dalam jasad aku membuka mataku. Aku melihat pada tiang-tiang arash.
tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketahuilah aku, nama yang kau letakkan berhampiran dengan namamu, Allah, Muhammad. Sudah tentu orang ini paling kau sayangi. Allah berfirman, benar kamu wahai Adam. Kalau bukan kerana Muhammad, aku tak jadikan kau. Kalau bukan kerana Muhammad, aku tak jadikan syurga. Aku tak jadikan alam. Itu kita, sebab tu kalau di antara lagi kita ahli sunnah wal jamaah, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah beritahu kepada Rasulullah, Allah akan angkat darjat Rasulullah, muliakan apabila disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah. Benar. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, kan, mesti ada Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, macam tu. Kita lihat kat masjid-masjid lama pun semua, tempat-tempat rumah orang, mesti ada Allah Muhammad, Allah Muhammad. Orang Wahabi saja, kalau ibu-ibu pergi ke Mekah atau Madinah, tapi korang tak perasan, korang sibuk kat Mekah, Madinah ni sibuk. Ada orang gila raudah. Kat Madinah tu sibuk, raudah je kata dia. Raudah. Dia tak tahu Madinah tu Rasulullah. Kita nak pergi menghadap Rasulullah. Raudah tu kat sini ada raudah. Ni raudah lah ni sekarang. Rasulullah beritahu. Taman-taman, kebun-kebun, taman-taman syurga ni, majlis ilmu, majlis zikir, ni raudah. Tak payah bubuk-bubuk tu. Tak nak datang pula. Aku tak cakap, raudah. Mari datang, raudah. Ui, kalau kat sana, dia lupa ke Rasulullah tu. Raudah tu ada sekadar Rasulullah ni. Ramai orang sekarang. Kalau dekat Mekah pula, sibuk dekat hotel Zam-Zam Tower. Hotel ni, hotel aku dekat je. 50 meter je daripada masjid. Kepala otak dia. Lalu apa dia katakan? Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, apa benda tadi aku nak cerita ni? Pergi hantar sampai mana tadi? Nabi Adam tadi ya? Nabi Adam. Allah dengan Muhammad tu. Kalau kecuali orang Wahabi, kalau dia pergi kat Mekah, Madinah, lihat masjid baru tu tahu. Kan dibesarkan masjid tu. Kalau Mekah tu kan dibesarkan masjid. Madinah tu, kalau bahagian belakang tu, masjid tu, semua diletak atas tu Allah, 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 Allah. Dia tak tulis Muhammad. Tak. Tu kita tahu, dia punya fahaman dia. Bagi mereka, kita tidak boleh menyanjung Nabi Muhammad tu lebih-lebih. Nanti dia cakap jadi macam orang Nasrani. Bagaimana orang Nasrani menyanjung Nabi Isa, sehingga menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia kan? Kita tak boleh lebih-lebih sangat memuliakan. Sebab dia bukan Tuhan. Dia Nabi je. Lagipun dia dah tak ada. Itu fahaman orang Wahabi. Satu dia tak bagi kita kalau berselawat, berdiri. Kan? Kita mahali qiyam tu kan, Ya Nabi Salam. Apa berdiri? Dia berdirikan kan? Kita tak. Ahli sunnah macam Allah Muhammad. Allah Muhammad. Okey, baik. Kemudian, di antara tanda-tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kan? Mereka melihat satu bintang yang besar dan bercahaya pada malam kelahiran Rasulullah. Waktu Rasulullah 12 Rabiul Awal tu, pada malam tu ada satu bintang yang sangat besar yang bercahaya, yang sebelumnya tidak ada. Ya. Bintang tu tidak pernah kelihatan sebelum daripada ini. Pada malam tu tentu Mekah pada malam tu terang tu. Sebenarnya bukan Mekah je, seluruh alam ni terang. Malam tu. Seluruh alam ni berpesta, kan kita baca dalam Maulid Dima'i tu. Kan? Seluruh alam ni berpesta. Kan? Terang. Malaikat-malaikat bertasbih, bertahmid, hari raya. Ini hari raya bagi kita ni ada 3 tadi. Aidil Fitri, Aidil Adha, Maulid Nabi. Okey, baik. Lalu, apa dikatakan dalam kitab yang sebelum tak terlihat, di antara mereka, orang alim, ahli kitab ni, Yahudi Nasrani mengatakan, dah lahir Nabi akhir zaman. Sudah lahirnya Nabi akhir zaman. Baik. Ada seorang sahabat, nama dia Sayyidina Ka'ab Al-Akbar. Siapa Sayyidina Ka'ab Al-Akbar ni? Dia orang Yahudi. Orang alim Yahudi. Dia belajar kitab Taurat dengan ayahandanya. Orang alim. Kan?
Kemudian dia memeluk Islam. Dia masuk Islam, jadi sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ka'ab Al-Akhbar? Dia cakap, aku telah melihat dalam kitab Taurat bahawa Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada kaum Musa tentang saat keluarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dah beritahu. Dan kitab Taurat, Allah dah beritahu bila keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sesungguhnya dalam kitab Taurat, bintang tetap telah kamu ketahui itu bila ia bergerak daripada tempatnya, menandakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Dia ada satu bintang dekat langit ni, kan? Besar bintang tu. Orang dah tahu dah. Kalau kita kan kita tahu kan bintang timur, bintang barat kan tahu kan. Begitu juga doang. Dia dah tahu kan, oh, bintang ni memang katakan tempat dia memang dekat sebelah kanan tu. Memang ada kat situ sebelah kanan daripada dulu lagi. Apabila bintang tu bergerak, itu menandakan Rasulullah sudah lahir. Jadi pada malam, kata Sayyidina Ka'ab Al-Akhbar, malam Rasulullah diputerakan tu, bintang tu bergerak. Jadi orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani ni, mereka mengetahui tentang keputeraan Rasulullah. Tetapi mereka merahsiakan. Mengapa mereka rahsiakan daripada orang lain? Khususnya daripada orang Arab. Kerana kedengkian dia. Mereka dengki, iri hati kerana Nabi akhir zaman ini bukan daripada bangsanya. Mereka beranggapan bahawa Nabi akhir zaman itu daripada Bani Israel, orang Yahudi. Kerana majoriti para Nabi, para Rasul daripada kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Allah jadikan Nabi akhir zaman, Nabi yang paling power Rasul daripada bangsa Arab. Tu dia tak puas hati. Sampai sekarang mereka berdendam. Padahal kalau kita ingat, Bani Israel, Yahudi ni dengan Arab ni adik-beradik. Dia macam ni. Ayahnya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ni dikahwin dengan Siti Sarah. Lama tak dapat anak. Sampai dua-dua dah tua. Dah umur 70 tahun lebih. Tak ada anak. Kahwin seorang lagi dengan Siti Hajar. Allah kurniakan seorang anak, nama dia Nabi Ismail alaihissalam. Yang kita maklumkan, tinggal di Mekah. Nabi Ismail. Kemudian mujizat Allah Ta'ala ni, Siti Sarah ni dah tua tu mengandung pula. Dah tua dia, mengandung pula. Kan? Itu dapat anak, nama dia Nabi Ishaq. Tinggal di Palestin sanalah. Tinggal kat sana. Kan? Nanti daripada Nabi Ishaq ni lahirlah para-para Rasul. Muhammad tu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, apa semua, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, tu Bani Israel tu. Itu dipanggil Bani Israel. Ni daripada Nabi Ismail ni keluar nabi-nabi yang lain. Nanti bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya sama, Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim tu dipanggil bapa bagi para nabi-nabi. Cuma orang Yahudi ni dia rasa tak, dia yang mulia. Dengan orang Arab dia yang mulia. Sekarang mana yang mulia? Orang Arab ke orang Bani Israel? Yahudi. Orang Arab lah mulia. Semulia-mulia bangsa manusia dia bangsa Arab. Bangsa dia apa? Bangsa Quraisy. Paling mulia. Kerana apa? Rasulullah. Rasulullah daripada tu. Okey, baik. Kemudian pada hari kelahiran Rasulullah, bila Rasulullah lahir ni, dalam kitab, saat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah. Berkicau, burung-burung ni berkicau, seolah-olah memberi selawat salam sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi tu meriah betul kat Mekah. Burung ni macam-macam. Ini datang macam kita katakan. Kat sana terkenal burung merpati, macam-macam burung ni datang berkicau. Itu yang dalam kita berselawat tu sebut tentang burung berkicau tu. Tu lah. Dia berlaku pada kelahiran Rasulullah. Sebab semua alam berpesta. Pesta. Gembira sangat dengan kehadiran Rasulullah. Sebab kelahiran Rasulullah ditunggu oleh seluruh alam. Bukan kita je tunggu. Okey, baik. Kemudian, di antara lagi peristiwa kelahiran Rasulullah ni, pohon kurma yang kering kembali berbuah. Baik. Dalam kitab Injil, tadi kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Injil ni kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dalam kitab Injil, dia katakan kan,
bahawa tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila pohon kurma kering, dia mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, pokok kurma yang kering dan layu menjadi segar. Pokok kurma tu dah kering dah. Dah layu dah. Rasulullah lahir, dia jadi segar, hidup semula. Kan? Dah kena Covid itu hari, orang ingat nak mati dah. Kurun dah. Ya, mata dan jengkut nak mati lah dia ni. Kau punya hidup semula. Kau ada lagi. Ingat aku ingat aku dah mati dah itu hari. Tengok empu macam tengok mayat je dah. Empu hidup lagi dah segar. Kahwin pula lagi, sempat. Beranak pula. Jadi pohon kurma yang sudah mati, bila Rasulullah lahir, dia hidup semula. Berdaun dan berbuah semula. Ini kan menandakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan itu sudah lahir. Jadi orang tahu. Orang Yahudi, orang Nasrani memang tahu. Mereka kenal Nabi Muhammad ni lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Ialah belum lahir lagi dah kenal. Kan ketika Rasulullah pergi mengikut bapa saudaranya berniaga ke Syam. Umur Rasulullah masa tu berapa tahun? Siapa ingat? Alah, janganlah tidur semua. Sila. 14 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Lebih kurang. Ikut bapa saudara. Siapa bapa saudara Rasulullah? Abu Talib. Sampai dekat Syam, ada satu orang pendeta nama dia Buhar. Dia melihat daripada jauh satu kumpulan orang berjalan. Orang Arab ni berjalan kat padang pasir. Satu kumpulan tu orang Arab panggil kafilah. Orang jahilah tak tahu. Ustaz kata apa bala-bala tumbang tu? Ustaz mana kata tu? Masa kaya kami bala-bala semua. Nanti insya-Allah. Tu sabar. Sebab dia yang tahu tentang Rasulullah ni ahli kitab. Ahli kitab ni apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu kepada mereka. Allah turunkan wahyu kepada Nabi dan Rasul alaihi salatu wasalam. Nabi kan ada 313 orang. Rasul ada Nabi ada 124,000 orang. Rasul ada 313 orang. Yang ada kitab apa semua ni, semua dalam kitab tu menceritakan tentang Rasul. Jadi dia beritahulah kepada umatnya. Itu umat ni tahu tentang Nabi Muhammad ni, Nabi akhir zaman. Macam kita tahu tentang Imam Mahdi. Kita tahu tentang Imam Mahdi kan? Tanda-tanda semua. Orang kafir dia tak tahu. Yang tahu orang Kristian dia tahu. Kalau orang Cina dia tak tahu. Tak. Kita tahu sebab tanda dia ada. Tanda dia macam ni kan? Dia nak datang dia macam ni. Kita tahu. Kan? Ni dah dekat sangat nak datang Imam Mahdi ni. Tahu? Dah tanda. Dah dia beritahu tanda. Begitulah orang Yahudi, orang Nasrani. Dia tahu betul Rasulullah ni nak datang tadi. Rasulullah dah lahir. Tahu. Jadi, bila rombongan ni, sampai kat tu dia tengok, daripada jauh dia lihat. Ada rombongan kafir. Dia kalau orang Arab, dia panggil kafilah. Ada kafilah yang jalankan. Kalau kita panggil rombongan, kumpulan. Kalau orang Jawa panggil grup. Dia ada grup lah dekat tengah padang pasir. Dia lihat daripada jauh tu, dia cakap, ada Nabi akhir zaman tu. Faham tak? Dia belum nampak orang lagi tak kena ditampak satu kumpulan je. Dia dah cakap, dalam tu ada Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Ini pendeta ni, berharap. Dia orang alim. Dia pun siap-siapkan makanan. Siapkan makanan, minuman, apa semua yang banyak kan. Tujuan dia nak tahan jemaah ni nanti, kumpulan ni tadi, dia nak jamu sebab dia nak jumpa dengan Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Tu dah ditahan tu. Dia jumpa dia cakap, dia ni lah Nabi akhir zaman. Akhir sekali kan dalam riwayat tu dia nak lihat, nak tambahkan lagi keyakinan dia. Dia dah ada interview Rasulullah, dia dah interview bapa saudara Rasulullah, sahih. Ini memang Nabi akhir zaman. Tapi dia nak kuatkan lagi keyakinan, dia nak lihat tanda yang diberitahu. Apa dia? Khatam nubuah.
dekat belakang Rasulullah. Dia nak lihat, dia kucuk, lalu dia terus mengatakan, inilah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu. Dipesan kepada bapa saudara Rasulullah, bawa anak buah tuan ni balik ke Mekah, jaga dia, selamatkan dia, kan, daripada diketahui oleh orang Yahudi. Itu nampak? Khatam nubuah tahu? Oh. Ni dah ada cop kat Rasul ni. Dia bukan boleh buat-buat mengaku. Ada riwayat mengatakan ketika dia lahir dah ada pada dia. Ada riwayat ketika selepas peristiwa pembedahan baru ada cop ni. Dia besar telur burung merpati, telur burung puyuh tu. Dikelilingi oleh bulu-bulu yang halus. Kalau kita pegang tu berasa belakang. Macam Imam Mahdi ni ada tanda dia. Dia tak boleh berlakon-lakon. Sebab tu ada orang gila kan ramai mengaku. Imam Mahdi Melayu, Imam Mahdi Indon, Imam Mahdi India, Imam Mahdi Arab. Yang lebih gila lagi orang perempuan mengaku Imam Mahdi. Kan ada? Perempuan mengaku Imam Mahdi. Yang bangang-bangang pula, yang percaya pula lelaki pula tu. Betul ni Imam Mahdi. Kan gila ni kepala. Sebab bodoh. Padahal kita tahu Imam Mahdi ni macam mana. Orang tak boleh mengaku. Rasulullah lagi lah pula. Jadi bila nak beritahu, Rasulullah ni dikenali oleh umat, dimuliakan oleh Allah sebelum lahir lagi. Sudah tidak? Okey, baik. Kemudian antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu pada malam tu, malam kelahiran Rasulullah. Macam Kak cakap tadi. Ini diriwayatkan daripada Abdul Muttalib, atuk Rasulullah. Dia cakap, sewaktu aku berada dekat Kaabah, patung berhala yang ada dalam Kaabah tiba-tiba jatuh tersungkur daripada tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Patung dia jatuh, dah jatuh tersungkur, kemudian sujud pula lah patung. Dia jatuh tu sujud. Semua patung yang ada di dalam Kaabah. Masa tu patung yang berada dalam berhala yang berada pada Kaabah tu ramai, banyak, ada 360 dalam kat luar dia tu. Dia kata dia sembahnya hari ni satu, hari ni satu dia sembah. Digantungkan. Jatuh. Abdul Muttalib sendiri menyaksikan. Dia cakap berjatuh sujud. Aku juga mendengar, kata Abdul Muttalib, Kaabah, daripada dinding Kaabah itu suara, Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku daripada beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada zat yang merajai alam ini. Dan ada suara lain daripada Kaabah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, antara lainnya berbunyi, katakanlah telah datang kebenaran, yakni Islam, dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran. Okey, baik. Dia di antaralah, banyak lagi sebenarnya sebelum peristiwa. Sebab Rasulullah ni semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala. Jadi sebelum dia muncul, mesti tanda dia tanda yang sangat hebat. Nak menunjukkan yang datang ni, yang keluar ni, makhluk yang sangat hebat, manusia yang sangat istimewa. Baik, sekarang kita pergi kepada bonda yang mulia, semulia-mulia ibu, semulia-mulia bonda. Inilah bonda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sadatina Siti Aminah. Sebab ada orang yang sampai hati dia, kalau orang jahil tak apa, orang cerdik pandai, orang panggil ustaz, doktor kan, tapi dia mengatakan bahawa ayahanda dan bonda Rasulullah dalam neraka. Ayahanda dan bonda Rasulullah ni dalam neraka dengan alasan dia bukan Islam. Pernah keluar dalam radio tu. Dia kurang hajar. Sampai hati dia cakap macam tu kepada Rasulullah. Kan? Tak boleh fikir kau, ini Rasulullah ni semulia-mulia makhluk Allah. Takkan Allah nak letakkan di dalam, masya-Allah. Okey, kita lihat keistimewaan Rasul, bonda Rasulullah ni. Baru kita rasa. Sebab tu tak kenal maka tak cinta. Mana mungkin kita mencintai sesuatu yang kita tidak kenali. Okey, baik. Bonda Rasulullah ni, Siti Aminah ni kan, kalau kita lihat Siti Aminah ni, dia cakap dia tidak merasa letih akibat kandungannya. Tak macam biasa. Dia tak kata letih, tak kata penat, tak.
Macam you all rasakan lah ketika mengandung, kan? Padahal setiap wanita yang hamil selalu merasa letih kerana kandungannya, kan? Penat, itu macam-macam lah. Loya lah, meroyan lah, kan? Bukan meroyan, mengidam, kan? Buat-buat berlakon mengidam. Yang berlakon yang pelik lagi tu tak boleh pergi ke dapur tu. Bila mengandung je, masuk bulan kedua, tak boleh pergi ke dapur kalau nasi belum masak. Tak boleh pergi ke dapur kalau sayur ikan pun belum goreng. Kan, dia buat ngadi-ngadi, kan. Bila dah dimasak, dah dihidang, boleh pula tu ke dapur tu. Laju je makan. Dah lepas makan tak boleh tengok pinggan belum masuk. Kena balik keluar pula. Aduh. Tak apalah, sabar je lah, kan. Macam tu, okey. Sayyidina Aminah, dia tak macam tu. Ni nak beritahu, dia tidak biasa seperti ibu-ibu biasa. Kita kena tahu sifat ciri kemuliaan dia. Barulah kita respect. Kalau kita tak kenal dia, kita rasa macam orang biasa. Faham tak? Okey, baik. Kita lihat apa yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir ni terkenal, ulama terkenal. Ada tafsir Ibn Katsir tu. Okey, apa kata dia? Meriwayatkan dalam kitabnya bahawa ketika Siti Aminah mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sekali dia tidak merasa sebarang kesulitan maupun kepayahan sebagaimana wanita umumnya yang mengandung. Dia tak rasa. Tak ada rasa sakit belakang, tak ada rasa sakit depan, tak ada rasa lalu. Rasulullah ni kan, dia mana menyakiti orang. Ada tak pernah baca sejarah, baca sirah, yang Rasulullah ni pernah menyakiti seseorang? Tak pernah. Kalau orang luar dia tak pernah sakit, takkanlah bonda dia nak sakiti. Logik. Kalaulah orang luar, umat dia jaga dengan kasih sayang, dia ringankan, dimudahkan, takkanlah bonda dia nak susahkan. Jawa dah cakap. Jawa dah bilang. Impossible. Macam tu. Tidak mungkin. Jadi sebab itulah bonda dia tak rasa macam dia tu mengandung. Faham tak? Dia tak sedari macam dia ni sebenarnya sedang mengandungkan Rasulullah. Sampai macam tu sekali. Baik. Dan kata Ibnu Katsir, ia juga menyatakan bahawa selama mengandungkan Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir, kan, dalam mimpinya ia sentiasa didatangi oleh para nabi terdahulu daripada sejak bulan pertama dia mengandung sampailah kelahiran Rasulullah. Tiap-tiap bulan bertemu dengan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini Siti Aminah. Okey, I nak tanya you all, bila mulanya Siti Aminah mengandung? You all fikir dan you all jawab kemudian. Jangan itu juga. Fikir dulu, jangan terus jawab. Nanti salah. Bagi air rehat dulu. Dah, jangan lama sangat. Bila mula mengandung? Kacau lah korang ni. Dia dah lama sangat tak mengandung ni, lupa. Rasulullah lahir Rabiul Awal. Undurlah ke belakang. Undur. Pelan-pelan, reverse pakai pelan-pelan. Auto ke manual ni? Okey, Rabiul Awal. Sebelum Rabiul Awal, Safar. Sebelum Safar, Muharram. Sebelum Muharram, Zulhijjah. Sebelum Zulhijjah, Zulkaidah. Sebelum Zulkaidah, Syawal. Sebelum Syawal, Ramadan. Sebelum Ramadan, Sya'ban. Sebelum Sya'ban, bunda. Rasulullah mula hamil ketika masuk bulan Rejab. Dia 9 bulan, 12 hari lahirnya baginda Nabi kita Muhammad. 8 bulan 9 hari 12 hari. Lahirnya. Jadi bulan ni pertama, bulan Rejab, dia mimpi didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau mimpi jumpa Nabi itu, betul tak? Betul Nabi. Datang Nabi Adam. Nabi Adam berkata kepadanya, dia kata bahawa anak yang dikandungan ini, Aminah, ini akan menjadi pemimpin agama yang besar ni, anak kamu ni. Pada bulan yang kedua, bulan Sya'ban,
Ya. Mimpi lagi didatangi pula oleh Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris berkata kepadanya bahawa anak yang dikandungnya itu akan mendapat darjat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Pada bulan Sya'ban, Ramadan, bulan yang ketiga, mimpi didatangi pula oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata bahawa anak yang dikandungnya itu akan memperolehi kemenangan di dunia dan di akhirat. Bulan yang keempat, bulan Syawal, didatangi pula oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Nabi Ibrahim berkata bahawa anak yang dikandungnya itu akan memperolehi pangkat dan darjat yang besar di sisi Allah Ta'ala. Macam mana kita tengok suasana Siti Aminah tu, dia rasa sangat happy ya. Dia nak berjumpa dengan Nabi. Kau pernah mimpi jumpa imam surau kau? Imam surau pun tak pernah ni jumpa Nabi. Nak tanya pernah mimpi jumpa saya? Lagi tak pernah. Nak dia Siti Aminah ni punya kemuliaan dia jumpa Rasul alaihi salam. Mimpinya. Yang mana orang cakap yang dia ni orang biasa? Bukan. Dia kekasih Allah. Pada bulan yang ke-5 kan? Bulan ke-5 bulan apa tadi? Didatangi Nabi Ismail yang berkata kepadanya bahawa anak yang dikandungnya akan memiliki kehebatan dan mukjizat yang paling besar. Mukjizat ya Rasulullah yang ada sampai sekarang apa dia? Al-Quran. Al-Quran ni ada sampai sekarang. Jadi baca Al-Quran. Sayang tak baca Al-Quran. Hari-hari kena baca Al-Quran. Ya, hari-hari kena baca Al-Quran. Tak lancar belajar membaca. Saya ada kawan saya mengajar baca Quran kat sini, rumah kat belakang sana. Ada duduk kat atas sini, nama dia Hajah Fatimah. Kan? Belajar baca Quran. Biar lancar. Kan? Malulah bahasa Inggeris boleh baca. Cina boleh baca, tiba-tiba Quran tak boleh baca. Sini kan. Belajar. Kan? Baik. Bulan yang ke-6 didatangi pula Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepadanya bahawa anak yang dikandung ini akan memperolehi darjat yang besar. Bulan yang ke-7 didatangi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud berkata bahawa anak yang dikandung ini akan memiliki syafaat dan telaga Kausar. Syafaat dan telaga Kausar. Baik, air yang paling mulia sekali di bumi ini sekarang, air apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Sebelum air Zam-Zam, kan, air yang mulia ini iaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel bersama-sama dengan Musa satu tempat lepas perang apa kan, bekalan air habis. Jadi Bani Israel ini mengadu kepada Nabi Musa, air dah tak ada. Nabi Musa ambil tongkat dia, pukul batu, keluar 12 mata air. Jadi air itu mereka gunakan untuk minum dan sebagainya. Dia katakan air itu air yang mulia, air mulia. Kemudian zaman Rasulullah ada telaga Zam-Zam. Abdul Muttalib jumpa kan? Telaga Zam-Zam. Air dia hasil daripada Nabi Ismail AS tu kan? Ada telaga Zam-Zam, air Zam-Zam. Kemudian pada zaman Rasulullah, ada peristiwa dalam satu peperangan kan? Sahabat-sahabat ni habis bekalan air. Mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah cakap ambil satu bekas macam baldi ke apa, bawa sini ada air. Rasulullah ambil, baginda celupkan tangan baginda, kemudian angkat, keluar daripada celah-celah jari baginda ni air. Lalu diminum oleh para sahabat, dibuat apa wuduk dan sebagainya lah. Ramai yang buat. Kan? Dikatakan kalau ada berapa 10,000 orang pun mencukupi. Melebih. Air inilah air yang paling mulia. Kalau orang tanya air yang paling mulia, air ni. Lebih mulia daripada air telaga Kausar. Lebih mulia daripada air Zam-Zam. Air yang keluar daripada celah-celah jari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah sahabat yang dapat. Kalau kita ni air Zam-Zam dah. Cuma saya nak beri peringatan kat you all, banyak you all ni kepala sengit sikit. Sebab apa? Apabila you all semua pergi ke Mekah, ke Madinah, siap bawa bekal lagi kopi dia, tongkat Cik Fatimah dia daripada Malaysia ni. Bawa lah Milo dia apa semua kan. Sampai kat sana sibuk nak minum air ni. You kalau pergi di Mekah, Madinah, sibuk minum air Zam-Zam. Bolehkan air lain ni jangan minum. Tahu tak? Minumlah air Zam-Zam tu aja. Saya tak biasa pagi-pagi minum air sejuk. Biasakan juga.
cerdik sangat. Bukan lama 10 hari duduk sana tu kalau umrah tu kan. Nak haji tu. Minum air zam-zam saja. Air zam-zam tu air the best. Dari segi kesihatan dia, dari segi apa dia. Apa yang kita nak, kita minum je. Saya tak boleh minum banyak, takut kencing. Padan muka kau minum memang terkencing lah. Sebab kau dah bersangka tak baik kepada Allah. Padahal Rasulullah beritahu, air zam-zam ni atas apa yang kita niat. Minumlah dia dengan niat. Ya Allah, aku minum air zam-zam ni, kau sihatkan tubuh badanku. Kan? Janganlah aku kencing selagi belum balik ke hotel. Macam tu. Kalau minum kan nak kencing. Kalau minum kan nak kencing. Dia tak minum. Minum pun sikit. Sikit kencing juga, padannya muka. Sebab sangka baik tak baik Allah. Lain kali kalau pergi ke Mekah, minum air zam-zam je. Air zam-zam ni kalau kita minum banyak mana pun, dia tak akan memudaratkan. Malah dia akan memberi kebaikan. Okey? Jangan buat sengit kita punya kepala tu. Saya buat bekal kacik Fatimah weh. Oh, saya tak boleh lah tak kena kacik Fatimah ni. Ali Kepe ni. Tak boleh dia kena. 9 hari tak boleh bermujahadah macam tu. Minum air zam-zam lepas ni. Faham? Saya kalau pergi sana selalu saya niat. Kalau minum kalau pagi tu, ya Allah, ni saya niat, saya minum air zam-zam ni nak overhaul, nak cuci saya punya hati. Nak cuci saya punya jantung, saluran apa tu, apa semua saya nak cuci. Niat. Minum kan? Nak cuci perut saya ke? Ini kan? Rasulullah cakap atas niat kita. Air zam-zam ni. Ni nak bagi kenyang perut, ni nak buang kolesterol ke apa ke, ini nak tersumbat apa dah tersumbat. Minumlah air zam-zam. Minum kopi tak habis-habis. Bukan marah, sayang. Okey, baik. Kemudian pada malam yang bulan yang ke-8, ya, didatangi pula Nabi Sulaiman alaihissalam yang berkata kepadanya bahawa anak yang dikandungnya akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Ni. Satu pada permulaan bila dia Rasulullah mengandung ni, bonda Rasulullah mengandung, kadang-kadang Siti Aminah ni berjalan, kan? Ada pokok batu beri salam tau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Takut dia Siti Aminah. Apa pula ni? Pokok cakap, batu bercakap. Lama-lama dia tahu, oh, beri salam kepada anak dia ni. Dia biasa. Siti Aminah ni. Kan, kena tahu darjat dia macam tu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, anak aku ni kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebab dia dah diberitahu. Kalau pada bulan yang ke-8 ni, kan, Nabi Sulaiman alaihissalam memberitahu bahawa anak yang dikandung ni dia akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Ni anak kau ni. Jaga-jaga. Dan pada bulan yang ke-9 bertemu dengan mimpi jumpa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pesan kepada Siti Aminah bahawa anak yang dikandung ini dia akan membawa Al-Quran. Dia namanya Al-Quran akan diturunkan untuknya. Insya-Allah. Betapa beruntungnya Siti Aminah. Ya, dia boleh bertemu dengan semua nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam. Ya. Dan dikatakan, kerana ini dia semua nabi-nabi yang hadir dalam mimpi Siti Aminah itu semuanya berpesan kepadanya, jika lahir letakkan nama anakmu ini sebagai Muhammad. Yang maksudnya yang terpuji, kan? Kerana anak ini akan menjadi makhluk yang paling terpuji di dunia dan di akhirat. Begitu jugalah diilhamkan kepada atuk Rasulullah, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib, bahawa cucu dia ni nanti lahir taruh nama Muhammad. Pada ketika itu di Mekah tak ada lagi orang nama Muhammad, orang Arab. Asing lagi. Tu bila diletak tu orang pun tanya apa pasal? Kan letak nama Muhammad, dia cakap aku berharap, kata Abdul Muttalib, agar ia akan menjadi orang yang terpuji di dunia dan akhirat. Orang terpuji di dunia dan akhirat. Okey, baik. Ketika Rasulullah nak lahir pada subuh. Rasulullah lahir bila? 12 Rabiul Awal. Waktunya? Sebaik tercakap, terselap. Subuh. Subuh. Baik. Kita tengok siapa yang tolong rawat dia, bidan dia. Dalam kitab kan. Okey, baik. Kata Ibnu Katsir, ya. Apabila Aminah merasa tanda-tanda akan melahirkannya pada malam itu,
Pada saat itu bapa mentuanya Sayyidina Abdul Muttalib sedang berada di Masjidil Haram kat Mekah. Sementara Abdullah suaminya kat mana? Ketika Rasulullah lahir ni, suaminya kat mana? Sayyidina Abdullah. Sudah meninggal dunia. Kan? Datang kepada Siti Aminah ni, kalau dalam ni dia cakap dua wanita yang cantik. Ada doktor pakar datang kan? Doktor bidan ni, pakar bidan datang. Dia tahu doktor, siapa je dia tengok, Siti Aminah tengok. Oh, memberi salam, menyebut mengenalkan saya Aisyah. Aisyah isteri Firaun. Dan saya kenal saya Maryam. Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam kitab berjanji, kalian baca berjanji, siapa yang datang? Tambah lagi dua orang lagi. Siti Hawa dengan seorang lagi siapa? Aku pelik benar orang korang ni. Dia buat tengok aku lain macam. Dia macam nak gaduh je. Kau tengok sendiri dalam kitab berjanji tu. Siapa yang sambut Rasulullah. Saya tak beritahu dah tiga. Kan? Siti Hawa, Siti apa tu tadi? Siti Hawa, Siti Aisyah, Siti Maryam. Satu lagi kau cari. Sebab satu lagi tu aku lupa. Jadi kau cari. Satu lagi kau cari. Baik. Kemudian Siti Aminah ni kan, dia tidak merasa sakit selayaknya ketika melahirkan. Kita mesti faham ya, pada saat itu mana ada bius. Tapi dia tak rasa sakit. Ya. Sehingga melahirkan secara alami. Kan? Dan satu lagi kita mesti ingat, Rasulullah ni lahir bukan macam kita lahir. Kita lahir keluar daripada tempat keluarnya najis. Daripada kemaluan. Nabi, Rasul alaihissalam bukan. Semua Nabi, semua Rasul. Khususnya Rasulullah. Ada yang mengatakan baginda dia keluar daripada bawah pusat ni. Ada yang mengatakan daripada sebelah rusuk. Ni keluar macam tu ya. Okey. Umum ini Siti Aminah mengatakan, keluarnya Rasulullah ni, bila lahir Rasulullah ni, aku melihat cahaya. Dia lihat cahaya yang keluar. Kan? Orang lahir kan, ya, darah, kita kelahiran biasa ni kan, dengan darahnya, dengan lendirnya, air tobannya, nasib tak baik dengan taiknya, nasib baik pula si ada petai lagi. Kan? Namun, Siti Aminah cakap, aku melihat cahaya. Cahaya yang menerangi, terang macam tu. Dia orang buat filem sekarang. Ada orang filem buat filem Kelahiran Agung. Tengok dekat YouTube tu tengok tu. Macam mana cahaya tu pergi kan. Lepas tu pergi ke Mekah tu, dia menerangi Mekah tu kan. Siti Aminah mengatakan pada subuh tu, cahaya tu keluar sehingga aku melihat bangunan-bangunan yang berada di Syam. Ajib kan? Bangunan-bangunan yang berada di Syam. Maksud tu Syam tu dah bangun, dah ada tamadun yang hebat. Satu orang Mekah Madinah pergi meniaga ke sana. Dia cakap bila Rasulullah lahir tu, agaknya Allah tundukkan gunung Ganang ni, dia boleh melihat bangunan yang berada di sana. Kemudian cahaya yang daripada Rasulullah ni dia keluar, dia pergi ke Parsi. Cahaya tu menerangi seluruh alam. Dia sampai ke Parsi, di Parsi ada orang Majusi. Orang Majusi ni Tuhan dia api. Fire. Bila cahaya Rasulullah ni kena kepada api ni padam. Api ni tak pernah padam. Dikatakan 1000 tahun tak pernah padam. Yang padam yang tukang jaga api. Kau faham? Yang tukang jaga api tu mati. Ganti orang lain. Kan? Apinya tak padam-padam. Hujan ke, ribut ke, apa ke, dia tak padam. Dia jaga. Dia jaga Tuhan dia. Patut Tuhan jaga dia. Dia orang bodoh dia. Kan? Jagakan. Pagi tu subuh tu api ni padam. Bila api ni padam, terkejutlah juga. Oh, God die. Tuhan mati. Kan pelik kan? Tu cahaya Rasulullah. Api tu padam kan cahaya Rasulullah. Baik. Baginda Nabi, bonda dia mengatakan, baginda lahir ni dia keluar, dia sujud. Sujud. Rasulullah ni keluar sujud kepada Allah Ta'ala. Lalu memuji Allah. Itu dalam kitab Maulid Nabi, syakiran, sajidan, hamidan. Kan kita yang baca, kau baca bagi tu dengan Ustaz Teguh tu. Kan?
Dia keluar, Rasulullah dia keluar, dia sujud, dengan keadaan bersyukur, memuji Allah Ta'ala. Apa yang Rasulullah cakap? Mula-mula keluar ni, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada riwayat lain, ada lagi. Mula-mula dia keluar cakap. Kemudian tali pusatnya sudah dipotong. Itu yang Aminah cakap. Dan ada riwayat kata sudah berkhatan. Suci daripada sebarang kekotoran. Tidak ada sebarang kekotoran, sedikit pun kekotoran pada tubuh badan baginda. Baunya wangi, harum. Inilah kita nak cerita kepada anak cucu kita. Kepawaan Rasulullah SAW ni. Yang anak cucu kita ni tak tahu. Kita pun tak tahu. Anak cucu kita sekarang ni, kalau kau tanya anak kau, cucu kau, siapa yang power dia? Oh, Captain Ali lah nenek. Yang ni pula boy. Yang ni pula siapa dia? Agent Ali. Macam-macam lah pula kita. Dia tak tahu Rasulullah tu punya power. Bila cakap, macam tu Rasulullah ya. Bila Rasulullah mula berjalan, bila Rasulullah mula bercakap, macam tu kita kena tahu. Bagaimana Rasulullah boleh terbang. Kan? Boleh terbang dia pergi ke langit. Dan bila budak ni dengar, hebatnya Rasulullah, baru dia jadi idola. Sekarang anak bangsa kita ni tak kenal Rasulullah, kita tak kenal Rasulullah. Macam mana kita nak mencintai Rasulullah? Tak mungkin. Jadi untuk mengenali Rasulullah, untuk mencintai Rasulullah, mesti kenal dia. Bagaimana nak kenal Rasulullah? Tu buat maulid. Saya syorkan, cadangkan kepada kalian semua, di rumah masing-masing buat maulid Nabi. Untuk family kita. Bagi anak kita, menantu kita, cucu kita. Okey, cukup. Baca maulid. Baca terjemahan kitab maulid ni, baca terjemahan dia. Biar dia tahu apa sebenarnya cerita dia. Cerita tentang Rasulullah ni macam ni. Supaya kenal Rasul, supaya cinta pada Rasul. Zaman kita sekarang. Sebab orang dah tak kenal Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad, dia beriman, tapi tak kenal, tak cinta, tak akan cinta. Kita tidak akan dapat mencintai Rasulullah lebih daripada kita cinta anak-anak kita. Kita tak akan dapat mencintai Rasulullah lebih daripada kita cinta ibu bapa kita kalau kita tidak mengenali Rasulullah. Padahal tidak beriman kita dengan iman yang sebenar selagi kita tidak mencintai Rasulullah lebih daripada kita cintakan ibu bapa kita, anak-anak kita, suami kita, harta benda kita, pangkat kita, darjat kita, hatta diri kita sendiri. Baru sempurna iman kita. Tapi sekarang kita tak, kan kita cinta anak kita lebih daripada Rasulullah. Kita cinta mak ayah kita, suami kita lebih Rasulullah. Kalau anak-anak kita minta maaf, minta jauh, accident, macam mana kita? Tak boleh tidur, risau, menangis. Tapi kalau Rasulullah, kita baca kisah Rasulullah accident, macam mana kita? Saja je, biasa. Betul tak? Tak ada apa-apa pun kita. Kita menyebut nama Nabi Muhammad macam kita sebut nama orang biasa je, Muhammad. Betul tak? Ada rasa apa-apa tak bila kita sebut nama Nabi Muhammad? Tak ada rasa apa-apa. Kita rasa biasa saja. Sebab kita tak kenal Nabi kita. Inilah antara tujuan ulama' kita suruh buat maulid Nabi. Buat maulid ni ceritakan kepada umat tentang Rasulullah. Biar umat ni kenal Rasulullah, sayang, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih-lebih lagi sekarang kita kat rumah masing-masing semua dah buat birthday kat rumah dia. Buat birthday anak dia, birthday suaminya, birthday dia, birthday dalam rumah tu sampai 3-4 kali birthday satu tahun. Tak ada pun dia buat birthday dia sendiri. Mengapa kita tak buat birthday Rasulullah kat rumah kita? Okey. Semoga Allah jadikan Rabiul Awal ni bulan yang menambahkan cinta kasih sayang kita kepada Rasulullah. Ada masa nanti kita akan ceritakan masuk je 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Apa yang berlaku kepada Siti Aminah? Sangat luar biasa. Daripada 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Sangat luar biasa Allah kurniakan kepada bonda ni. Kan? Keajaiban katnya macam-macam dia nampak. Rasulullah lain. InsyaAllah sebab masa tidak mengizinkan. Tengok engkau macam lapar benar dah. Kan? Jadi kita makan dululah. Nanti kita sambung lagi bulan depan. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami semua. Sihatkan tubuh badan kami dalam taat beribadat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, apabila sampai ajal kami nanti, matikanlah kami semua dalam iman. Matikanlah kami semua dalam taubat. Matikanlah kami semua dalam husnul khatimah. Akhirlah kalam kami dengan kalimah La ilaha illallah. Berkatilah kematian kami nanti, ya Allah. Jadikanlah kubur kami tempat rehat bagi kami. Jadikanlah kubur kami nanti luas sejauh mata memandang. Jadikanlah kubur kami terang. Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farj ummati Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ta'ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf pada semua. Kemudian tempat saya di Madrasah Darul Istiqamah, kita buat maulid pada 15 hari bulan ni, minggu depan. Hari Sabtu pagi. Siapa ada lapangan, jemput datang. 9 pagi sampai pukul 12 biasanya dah selesai. Ya? Di Madrasah Darul Istiqamah. Sempang Baba. Tahu kan? Sempang Baba kan? Kalau tak tahu, pergi ke Bukit Pasir, Balai Polis Bukit Pasir tu. Jumpa polis tu akan dihantar ke dalam Land Rover. Bawa buat saya. Yes. 15. Okay.